أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya berharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah hari ini kita dalam sesi ulang kaji yang mana dalam hari-hari yang lepas kita telah membincangkan secara panjang lebar halaman 543 sehinggalah halaman 547 ya. Kalau kita lihat secara umum adalah banyak topik yang akan di-cover yang mana insya-Allah kita akan sebutkan secara ringkas sebentar lagi. Tapi sebelum itu hari ini kita tidak seperti biasalah, saya tidak keseorangan. Alhamdulillah kita ditemani oleh sahabat kita Cik Muhammad Ravi. Cik Muhammad Ravi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Muhammad Ravi? Kabar baik. Sihat ya? Alhamdulillah. Oh, ada batuk sikit lah. Itu batuk berdebar tu. Oh, batuk berdebar tu lain tu. Tak apa. Cik Muhammad Ravi daripada mana ya? Daripada Bukit Beruntung. Daripada Bukit Beruntung. Oh, tadi nak datang ke sini ada jam ke apa ke? KKL ni? Tak ada. Tak ada ya? Smooth moga Allah SWT pemudahkanlah. Betul. Allah SWT pemudahkan untuk kita nak dengar perkongsian daripada Cik Muhammad Ravi hari ini. InsyaAllah moga ia bermanfaat untuk diri saya pertama sekali dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Dan tidak dilupakan qari kita Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Ingat lupa tadi? Saya tak lupa, tak pernah lupa, sentiasa di hati. Allah. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Betul saya? Alhamdulillah, macam inilah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Cik Ravi, tetapi sebelum itu kita buka dahulu majlis kita dengan doa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Jadi sebelum kita mengulang kaji, saya nak mempersilakan dahululah Al-Fadhil Ustaz untuk membaca ayat yang ke-11 daripada halaman 543. Mungkin ibu-ibu dan ayah bolehlah buka halaman yang ke-543 iaitu surah Al-Mujadalah. Nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Dr. Muhammad Arif Musa, saku pentadabbur dan juga hos kita. Tak lupa kepada tetamu kita Encik Muhammad Ravi. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita berkongsi pengalaman dan juga kita kata ilmu dan untuk sama-sama kita dapat mengenali lebih dekat bagaimana seseorang apabila masuk dalam agama Islam, bagaimana perasaan dan juga suasana yang berlaku di sekeliling untuk sama-sama dapat kita belajar insya-Allah. Baik, sebelum kita berbicara ataupun sembang lebih panjang, kita bagi Cik Ravi tenang dulu insya-Allah. Dengan kita baca Quran dahulu. tu tenang. Dengan Quran tu akan tenang. Okay. Kita nak baca ayat ke-11 Ya, ayat ke-11 daripada surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا
فافسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahu alazim. Subhanallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ini tuan-tuan, kita pernah jelaskan dahulu bahawa ayat ini menyuruh kita agar kita berkongsi kebaikan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW perlu memberi ruang kepada para sahabat yang lain supaya boleh masuk ke dalam majlis Rasulullah SAW, maka begitu juga kita pada zaman sekarang, apa sahaja kebaikan, lebih-lebih lagi kebaikan ilmu, maka hendaklah dikongsikan bersama. Jadi kerana itu kami membawa pada hari ini tetamu kita, Cik Muhammad Ravi, ya, yang mana insya-Allah sebenarnya banyak yang kita nak belajar daripada Cik Muhammad Ravi dengan pengalaman Cik Muhammad Ravi. Tapi sebelum tu, kata orang kalau tak kenal maka tak cinta. Kalau boleh Cik Ravi boleh cerita serba sedikit tak tentang diri Cik Ravi, perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat. Nama saya Muhammad Ravi. Ya. Saya tinggal dekat Bukit Beruntung. Kerja sebagai pengantar makanan. Pengantar makanan. Saya memeluk agama Islam pada 2020. 2020. Kalau ikutkan 2020 ni Penghujung. pandemik dah kan? Pandemik dah. Ya, betul. Sudah pandemik. Okey, alhamdulillah. Penghujung 2020. Masya-Allah. Kan? Sudah berkahwin belum? Ke available lagi? Sudah kahwin. Sudah berkahwin. Ingat available lah. Sudah berkahwin. Alhamdulillah. Ada keluarga ke? Ada anak. Ada anak 3 orang. Ada 3 orang. Anak yang kecil ada Yang kecil tu 3 tahun. 3 tahun. Yang besar tu 13 tahun. Yang tengah tu 6 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah. Ya. 2 perempuan, 1 lelaki. 2 perempuan, 1 lelaki. Allah, yang lelaki yang paling besar lah. Lelaki yang paling kecil. Yang paling kecil. Alhamdulillah. Ya, mungkin kita semua tertanya-tanyalah. Biasalah ini benda yang kita katakan menjadi normal lah. Kita sebagai, ialah saya alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Muslim, kan? Alhamdulillah saya nak bertanya kepada Cik Muhammad Ravi lah, kan? Boleh tak ceritakan serba sedikit tentang bagaimana Cik Ravi ni boleh masuk Islam? Sebab kita kadang-kadang sering tertanya tentang benda ni. Sila. Dia ada satu titik yang memaksa kita mengambil satu tindakan yang kemungkinan wajar, tidak wajar. Dia ada satu penghujung. Itulah saya punya tindakan yang saya ambil masa itu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku, Cik Ravi? Adakah Cik Ravi ada orang datang approach Cik Ravi,
mendakwa, ataupun Cik Ravi baca-baca kemudian rasa macam berminat nak masuk Islam ke? Saya cakap pasal yang titik pengakhiran tu. Boleh? Silakan. Masa tu saya kerja sebagai lori driver. Saya penghantar ais dekat kedai-kedai makanan. So masa tu isteri dan anak-anak saya bukan dekat saya. Sebabkan masalah kewangan yang saya hadapi, dan saya telah melemahkan keluarga saya. Pada keluarga sedih lah dia kata. Puncanya saya. Puncanya saya telah mendownkan dia orang. Okey. Sampai cari nafkah tu saya tak berapa berusaha. Walaupun saya berusaha, masa tak bagi sesuai dengan saya. So saya dah menjunam. Walaupun banyak orang yang menolong saya, pun saya tak dapat ke tempat yang sepatutnya. Sekali masa tu wife saya tak nak saya. Dah berpisah. Dah balik ke pangkuan ayah dan mak dia, dan bawa ke semua anak-anak saya. Dan masa saya call, cakap, tak apalah, ini titik pengakhiran kita, pertalian pengakhiran kita. You buatlah apa yang you boleh buat. So saya tak mengambil keputusan masa tu. Saya menjalankan kerja sebagai lori driver yang baru saya kerja dengan orang. Sebelum ni saya tak kerja dengan orang, saya kerja dengan diri sendiri saya. Sebagai driver, membawa penumpang dan juga Lala Move yang mengantar barang-barang. Tapi Cik Ravi berpindah bekerja dengan orang sebab pandemik ke? Sebab Ya, betul. kerana PKP lah pada masa tu kan? Oh, okey. So lagilah saya punya pendapatan kurang Ya, lagi. betul, masa betul. tu. Bukan salah isteri saya, bukan salah orang yang sekeliling saya. Jadi bila Islam tu datang, menjelma di depan Cik Ravi? Bila semua di tangan saya dah tak ada. Terlepas, Walaupun kalau kita ada satu kereta dekat tangan kita tu, still cakap kebendaan. Kalau terlepas seorang isteri dengan anak-anak tu, bukan di pangkuan kita tu, bukan benda yang kecil. Ya, satu pukulan yang sangat besar lah kalau ikutkan. Ya, betul. So perkataan yang akhir daripada saya punya isteri, jalan kamu di sana, kamu pergilah, lupakan saya. Kalau nak, you boleh ambilkan you punya anak. Kalau tak, saya boleh jaga dengan dia orang dengan baik. Mana satu you nak, you pilih itu je. Itu saja saya punya pilihan. So saya tak boleh nak cakap apa, sebab saya tahu apa saya punya salah. So first time saya kerja dengan orang sebagai lorry driver, bawa ais kedai-kedai daripada pagi pukul 5 sampailah 9 malam. So saya duduk dekat kedai dengan, tak tahu, mungkin untuk saya tak tahu saya ni muka muram ke tak, saya tak berapa pasti sangat, tapi orang boleh nampak. Satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nampak sekali ada orang yang bernama Abang Maidin. Okey. Bukan warga negara sini.
Oh, Dia orang warga mana? negara India. Oh, India. India maksud dia Ya. daripada India. Oh, Masa tu saya makan dekat kedai makan. Biasanya malam, tengah hari dan ya pagi makan dekat situ. jadi Abang Maidin ni ke yang bawakan jelaskan Islam pada Cik Ravi? Betul. Dia yang jelaskan. Bagaimana? Jelaskan dengan satu ayat yang saya tak tahu. Macam mana tu? Kena kongsi tu. Tuan-tuan di luar sana mesti tertanya-tanya satu ayat apa tu? Satu surah. Satu surah. Surah Al-Ikhlas. Daripada satu ayat, Qul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Qul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Kalau you percaya ayat ini, semua sengsara engkau akan beres. Apa yang you lost, apa yang kamu hilang, semua akan kamu dapat balik dengan Subhanallah. Saya tak berapa terlupa berapa kali ganda dia ada cakap dengan saya. Terlupa. Menarik bila hanya satu ayat yang biasa kalau kita lah Ustaz Tirmizi, Qul huwallahu ahad, kita kadang-kadang duduk kata kat orang lah, ini kalau dalam solat baca Qul huwallah, maksud dia tak ingat tak hafal surah lain lah tu. Betul tak? Allah. Sikit-sikit Qul huwallah, sikit-sikit Qul huwallah bila nak bawa surah yang lain. Tapi sebenarnya untuk kes saudara kita ni Muhammad Ravi, Qul huwallah itu sendiri yang menjadi titik faktor yang menyebabkan ataupun yang membawa hidayah kepada diri dia. Betul lah Cik Muhammad Ravi? Adakah masuk tadi Cik Ravi kata satu ayat yang Cik Ravi tak faham? Adakah masuk ayat Al-Ikhlas tadi? Pembetulan. Actually bukan tak faham. Ya. Tak tahu. Okey, maknanya diterangkan tak pernah dengar dengan siapa-siapa dan penjelasan. Okay. Tapi masuk Islam dengan sebab ayat tadi. Antara dia punya sebab lah. Ya. Subhanallah. Jadi macam mana Cik Ravi bila disebutkan bahawa hanya dengan ayat Qul huwallahu ahad boleh beres segala masalah. Masalah tu masalah yang besar tu. Jadi macam mana Cik Ravi rasa macam pelik ke ataupun apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Macam mana respon tu masa tu? Respon tu menitis air mata. Subhanallah. La ilaha illallah. Itu saja. Sebab masa tu mungkin sekarang saya boleh cakap, masa tu saya mendiamkan diri. Saya rasa mungkin dalam 3 minggu saya mendiamkan diri, tak cakap dengan orang lain, macam senyum, tak ada macam tu. Sebab dah kehilangan semua. So masa dia mengajar, tu memang. Jadi Cik Ravi mula bertanya-tanya kepada dia tentang Islam ke? Kepada Abang Maidin tadi? Ya. Mula bertanya kepada dia tentang Islam. Tanya apa? Sebab saya dapat satu jawapan yang lama saya hendakan jawapan tu. Oh, ya ke? Cuma saya tak nak cakap okey. benda-benda yang lain. Cuma saya tertanya, kenapa dia ada banyak soalan yang kenapa tu terjawab dalam surah dan ayat tu. Subhanallah. Jadi soalan-soalan mengenai akidah lah kebiasaannya. Dia tidak boleh diberanakkan dan tidak boleh dia beranak dan tidak boleh diperanakkan. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, betul. Masya-Allah. Jadi kita boleh lihat bagaimana kesan surah Al-Ikhlas tu sendiri. Dan mengikut para ulama, surah Al-Ikhlas ni sebenarnya memang kalau kita perhatikan tidak ada perkataan ikhlas. Biasanya Ustaz Tirmizi, biasanya kalau nama surah tu disebutkan adalah satu perkataan di dalam surah tersebut, betul tak? Betul kan? Surah kita sebutkan Al-Hadid, anzalna Al-Hadid. Kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Surah Al-Waqi'ah ada idza waqa'atil waqi'ah, tapi Al-Ikhlas ni tidak ada. Tidak ada perkataan ikhlas. Tidak ada. Tetapi secara umum dia
dia mewakili ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana seperti yang kita tahu orang musyrikin pada zaman dahulu ataupun pada zaman sekarang juga, mereka mensyirikkan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain. Tetapi surah Al-Ikhlas turun, maksudnya kita bila kita beribadah, kita mengkhususkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menarik, saya memang orang kata terkesan lah. Jadi lepas tu macam mana tindakan Cik Ravi selepas tu? Ingin tahu. Ingin tahu. Sebab satu soalan yang paling senang dijawab, ada lagi banyak soalan di otak lagi. Oh, okey. Jadi Cik Ravi sentiasa bertanya dan dia memberikan jawapan. Dia ustaz ke asalnya? Bukan. Subhanallah. Banyak yang dia sebab dia orang India. Bahasa India yang dia menggunakan tu terlalu dalam. Dan jawapan saya yang saya nakkan tu senang saya faham dengan dia. Masya-Allah. And then mungkin saya boleh kaitkan dia tanya kenapa. Sila. Then dia tanya, apa masalah kau? Jadi Cik Ravi ceritakan masalah lah. Sebab dia dah explain, menjelaskan kepada saya, dan dia tanya lagi soalan, kenapa kau muram? Apa itu masalah? Jadi bila yang sebenarnya akhir sekali Cik Ravi kata, okey, inilah agama bagi saya, inilah agama yang sebenar? Bila tu? Okey. Masa saya call balik saya punya isteri. Saya call balik saya punya isteri. Kita pegang dulu. Kita perlu berhenti sebentar. InsyaAllah kita berjumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana tuan-tuan. My Quran Time, baca, faham, amal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah,
serta telah beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan tidak ada dalam hati mereka perasaan hendak mengambil apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ayat yang ke-10, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Jadi tuan-tuan, kita dah jelaskan dalam sesi yang terdahulu bahawa ayat ini menceritakan tentang bagaimana golongan Ansar yang menerima golongan Muhajirin yang datang kepada mereka, kan? sehingga sampai ke tahap wa yu'thiruna ala anfusihim, di mana mereka akan mengutamakan golongan Muhajirin tersebut. Golongan Ansar mengutamakan golongan Muhajirin sehingga mereka sanggup berkorban untuk mereka. Disebut juga ada sebahagian daripada golongan Ansar pada ketika itu yang mana dia mengambil makanan yang sepatutnya dia dan keluarganya makan, dia berikan kepada golongan Muhajirin. Jadi ini satu ukhuwah, satu ukhuwah yang sebenarnya terbina atas sebab apa? Atas dasar iman. Dan ukhuwah ini tuan-tuan bukan hanya pada zaman tersebut. Menariknya Islam, ukhuwah ini dia merentasi generasi. Ukhuwah dia merentasi generasi. Lihat pada ayat yang ke-10 yang dibacakan tadi, kita pun sehingga ke hari ini masih lagi mendoakan generasi yang terdahulu, kerana ukhuwah yang terbina antara kita adalah ukhuwah keimanan. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari saban hari, alhamdulillah, kita sentiasa mendapat saudara-saudara yang baru. Menarik di mana ukhuwah keimanan ini melangkaui ukhuwah kekeluargaan, kan? Kadang-kadang ukhuwah kekeluargaan ni ataupun hubungan kekeluargaan ni kadang-kadang dia boleh terputus mengikut keadaan. Kadang-kadang ialah bergaduh ke apa, terputus. Tetapi ukhuwah keimanan ni sepatutnya sentiasa kena bertaut. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah ikhwah, maka perbaikilah hubungan antara kamu. Jadi tadi kita ada dengar bagaimana ayat qul huwallahu ahad, ya, ayat qul huwallahu ahad yang diberikan kepada Cik Ravi yang akhirnya membuka pintu hati Cik Ravi, betul? Allah, ya, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hati Cik Ravi, alhamdulillah. Jadi selepas mana Cik Ravi memeluk Islam, jadi saya nak tahu jugalah, kadang-kadang kita terdengar cerita sana dan sini, kadang-kadang menjadi konflik dengan keluarga ke, dalam erti kata kadang-kadang balik terkejut keluarga, kan? Betul. Sebelum ni nama semestinya tidak ada Muhammad di depan. Betul. Tiba-tiba balik ada Muhammad kat depan. Betul. Tak pening kepala. Ustaz Tirmizi contohlah, kalau balik tiba-tiba tukar nama lain. Ya. Tak pening kepala orang rumah. Betul. Kan? Ya. Jadi nak tanya jugalah, bila dah melalui keadaan tu, bagaimana penerimaan ahli keluarga pada ketika itu? Penerimaan memang membantah. Oh. Sebab saya call last time saya punya wife, yang saya tanya, tapi dia punya jawapan, dia cakap, you tengoklah you punya life. So still saya bersendirian. So bila saya nak tunggu lagi, sudah dapat jawapan, nak tunggu apa? So saya dapat satu jawapan, orang cakap tersirat lah, jawapan tersirat yang belum menjawab. Dalam hati saya cakap, kita datang seorang, pergi pun seorang. Okay. Ya, langkah tu saya punya. Kemudian orang rumah punya respon macam mana pada ketika tu? Masa tu dia tak tahu, dia bukan dengan saya masa tu. Oh, okey, kerana dia dah ada dekat betul. rumah mentua. Ya.
So saya membuat satu langkah, saya cakap dekat Abang Maidin saya tertarik, saya nak masuk Islam juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan akhirnya bila yang keluarga boleh menerima balik? Kan tidak terima langsung. Ke bila? Ada sekali wife saya, isteri saya call saya, yang dia cakap dia nak berbincang sesuatu. So masa berbincang dia cakap tu, masa tu saya dah masuk Islam. Saya cakap yang saya ni dah masuk Islam. Dia belum cakap apa-apa lagi. So saya dah mulakan meletup. Oh, ya ke? Tapi meletup tu bukan marah-marah, terus nangis. Dan okey. Tapi akhirnya adakah isteri tu akhirnya dia memeluk Islam bersama dengan Cik Ravi ke macam mana? Mula-mula saya yang memeluk agama Islam masa bulan 12 2020. And then masa tu berjalan sampai 3 bulan rasanya. Lepas tu dia nak datang dengan saya, datang dan duduk dengan saya. Saya cakap boleh, bawa anak-anak sekali. Jadi sekarang adakah isterinya telah Islam, anak-anaknya juga Islam sama? Masa dia orang datang tu dia bukan Islam lagi. Dia datang duduk dengan saya, dan saya cakap tak apa. Lepas tu saya tanya Ustaz boleh ke dia duduk dengan saya? Dia cakap boleh. Berapa lama? Dah belum masuk 3 bulan, boleh. Oh, dia ada syarat-syaratnya, mungkin saya tak tahu kan. So, saya cakap boleh tu ada syarat juga. Ada syarat juga dekat situ. Dia cakap tak boleh ni kan. Saya cakap boleh sebab ada apa cakap, perkara-perkara tertentu. Cakap 3 bulan. Okay, 3 bulan tu saya dah 20 tahun baru Allah gerakkan hati saya. Cakap 3 bulan, ya Allah. Tapi akhirnya dia memeluk juga Islam. Masa tu pun tak juga. Belum lagi. And then tak apa. Then ada Ustaz Gani yang selalunya datang menjemput ya, saya, betul. Apa perlu buat apa ni. So dia selalu mengajar saya. And then dia datang dekat rumah, dia cakap, saya yang respon dengan dia, Ustaz, ini bukan masanya, mungkin bagi dia 1 minggu lagi. Sebab wife saya ni dia macam panas baran. So Ustaz Gani ni saya punya macam pembimbing. More than that. Okey. Macam saya sayang dia. Okey. Alhamdulillah. So tak nak saya punya wife terus memekak kan. Ya, betul. So nanti saya pula marah kan. Ya. So, actually lepas masuk Islam saya tak marah. Cuma saya tak nak lepas saya punya limit. Cakap tunggu dulu. And then Ustaz pun tak masuk rumah lagi. Tak apa, bagi 1 minggu. Tapi kena cakap juga Ravi. Dan saya cakap tak apa Ustaz, Allah yang memilih, Allah yang buat. Dan tapi akhirnya Alhamdulillah, akhirnya isteri masuk juga ke dalam Islam juga. Tapi saya kadang-kadang saya tertanya jugalah kan, kami belajar Al-Quran ni daripada kecil. Jadi kami biasa dengan Al-Quran, biasa mendengar terjemahan daripada kecil. Tapi Cik Ravi ni mula-mula sekali membuka Al-Quran kan, membaca Al-Quran, menghayati. Apa perasaan dia? Maksud dia, ini bukan kitab yang biasa-biasa. Ini bukan surat khabar, tetapi ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan daripada langit. Amin. Jadi macam mana bila mula-mula membaca tu, apa perasaan dia? Sebelum sentuh kita ambil wuduk, kena ambil wuduk. So sebelum tu saya tak tahu, sebab ada kitab-kitab saya pernah pegang.
tak tahu cara pegang. Maksud dia kitab lain tidak ada tata cara lah. Kecuali Al-Quran Kena bersih, tapi ada caranya untuk pegang. So macam mana nak pegang Quran? Macam mana nak, walaupun tidak mengerti Jawi, ada terjemahan dekat sebelah, dan ada dia punya perkataan-perkataan kecil yang boleh memahami apa yang isi kandung dekat situ. Belum menguasai lagi, insyaAllah. Tapi kalau baca terjemahan dia, contoh terjemahan, boleh faham kan? Faham. Boleh faham. Jadi ada tak rasa contoh macam teruja ke, macam akhirnya alhamdulillah inilah sebenarnya kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, akhirnya sampai juga kat tangan aku, akhirnya aku dapat juga nak membaca. Ada ke rasa macam tu? Macam kita boleh macam rasanya ada rasa sedih ke, rasa gembira ke? Macam kita belum buka apa yang kita nak baca tu. Walaupun kita buka, ayat tu tengah bercakap dengan kita. Subhanallah, ayat tu sedang bercakap dengan kita. So that means itu ayat yang saya baca tu, dia datang kepada saya ke? So ada satu ayat yang mengatakan terangkanlah Muhammad. So ayat tu kepada Nabi. Ya, betul. Tapi Nabi tu sampaikan kepada kita. Ya, betul. So that means ayat tu kepada kita. Ya, betul. So that means ayat tu tengah bercakap dengan kita. Menarik. So it's amazing. Ya, memang di dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu Wa Taala, Quran ni dia datang dalam bentuk pelbagai bentuk penceritaan. Kadang-kadang ada bentuk cerita, tapi kadang-kadang ada apa yang kita panggil sebagai khitab lah, di mana Allah bercakap dengan kita. Betul. Tetapi melalui lisan nabinya, Rasulullah SAW. Tapi disebutkan di sini Qul ya ayyuhan nas. Jadi maksud dia mungkinlah Ustaz Tirmizi kira saya tak pernah terfikirlah benda ni kan. Walaupun kita mengaji ilmu Quran, ilmu tafsir kan, kita baca Qul, tapi tak pernah terfikir untuk kita sebenarnya. Tapi bila mana orang yang baru masuk Islam, dia dapat merasakan Al-Quran itu sedang bercakap dengan kita. Boleh bergetar tangan sampai it's betul kan? Sila. Maksud dia Al-Quran tu macam kita rasa dia sedang berdialog dengan kita. Kan? Maksud dia Al-Quran sedang menunggu respon kita, tuan-tuan. Al-Quran sedang menunggu respon kita. Allah Subhanahu Wa Taala dia melihat. Sebab tu Allah kata wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna alim. Allah tahu apa yang kamu buat. Allah Maha teliti apa sahaja yang kamu lakukan di sana dan sini. Kan? Ini semua khitab kepada kita, dialog dengan kita. Jadi apa respon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini? Okey. Berbalik pada Cik Ravi lah. Jadi selepas hafal Quran semua tu, hafal Quran ke situ pula kita hafal Quran. Ada juga hafal. Subhanallah. Ya, hafal surah ayat yang last, ayat yang pendek-pendek. Surah yang pendek-pendek. Daripada surah yang pendek-pendek, hafal. Try to hafal. Ada dapat. Contoh surah Al-Nas. Surah Al-Nas dapat. Alhamdulillah. Tapi kalau hafal tu kan baca pun tak boleh lagi. Jadi menghafal pakai apa? Pendengaran ke? Kita ada dekat zaman teknologi ni. Jadi tu yang anak-anak memakai telefon. Ya, betul. Tapi ada dia punya cara untuk pakai. So yang kita tak tahu. YouTube tak nak cakap. Okay. YouTube. Macam-macam kita tengok. Jadi macam pakai Quran online macam tu. Okey. Masya-Allah, tabarakallah. So kita boleh rekodkan benda tu dan ulang balik. Subhanallah, tuan-tuan. Saya nak cakap pun saya rasa malu jugalah.
usaha yang dibuat oleh Cik Ravi untuk menghafaz Al-Quran, walaupun baru kenal bahasa Arab tu, baru kenal. Kalau macam kita dulu, kita belajar Jawi di sana, dah belajarlah bahasa Arab, A, I, U, pakai Iqra, pakai Qiraati kan. Tetapi usaha yang terpaksa dibuat oleh Cik Ravi ni, Masya Allah, tabarakallah, buka lah. Maksudnya orang kata apa, kalau nak 1000 daya, betul lah, kalau tak nak 1000 dalil kan. Jadi dengan Quran online tu dapat menghafal, dapat. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun mula-mula teragak, lidah tu kena buka. Ya. Lidah tu kena buka. Jangan macam saya pernah try tu ingat, tak boleh. Apa? Surah tu pendek. Kenapa saya tak boleh ingat balik? Try tu cakap. Mengucap. Dan dapat juga satu ayat. Subhanallah, dapat daripada ayat ke ayat. Dia macam ni yang saya nampak lah, bila Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati seseorang, bila Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati seseorang, maka ilmu Al-Quran tu mudah untuk masuk. Cik Ravi, alhamdulillah, Cik Ravi dah bukakan hati untuk Islam. Betul. Jadi Encik Ravi dah bukakan hati untuk menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bila dia dah jumpa jalan dia nak masuk, maka dia akan masuk. Tetapi kalau hati kita keras, tuan-tuan, kalau hati kita keras, kalau hati kita masih lagi degil daripada mendengar perintah Allah, degil daripada mendengar peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Quran itu hendak masuk? Kerana itu kita pernah baca dulu tentang ayat di dalam surah Al-Baqarah, bagaimana golongan orang Yahudi yang hati mereka keras, lebih keras lagi daripada batu, Allah Subhanahu Wa Taala kata. Jadi Al-Quran itu tidak boleh masuk. Tapi saya ada satu soalan lagi, saya nak tanya, anak-anak sekarang sudah masuk Islam ke? Ketiga-tiganya. Subhanallah. Saya nak bagi tahu satu hadis lah. Nabi SAW menyebut, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humarin na'am. Yang mana kalaulah kita memberi hidayah kepada seseorang, maksudnya bukan kita memberi hidayah, kita ni Allah yang memberi hidayah. Kalau Allah memberi hidayah melalui tangan kita, maksudnya kita berdakwah kemudian orang tu mendapat hidayah, maka itu lebih baik daripada kalau adalah hadis Nabi SAW, lebih baik daripada unta-unta yang begitu banyak. Maksud dia daripada, lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Maka itu orang kata, saya sebenarnya jealous sikit dengan Abang Maidin tu sebenarnya. Sebab Abang Maidin tu Masya Allah yang membawa Cik Ravi. Ada satu tambahan dekat situ. Lepas pengislaman saya, Abang Islam ni, Abang Maidin dah tak ada kontak lagi. Oh, subhanallah. Maksudnya dia datang tepat pada waktunya. Cik Ravi, saya nak tertanya, Cik Ravi dah melalui macam-macam dalam hidup. Jadi apakah nasihat Cik Ravi untuk orang-orang di luar sana, bagi mereka yang baru nak mengenali Islam, dan begitu juga bagi mereka yang dah Islam tapi tak pandai nak menghargai Islam? Ramai ya Ustaz kan, dah Islam tapi acuh tak acuh dengan Islam, solat tak berapa nak jaga kan. Apa ada nasihat yang Cik Ravi boleh bagi ke kepada mereka di luar sana? Saya tak berapa arif dengan apa-apa, tapi cuma apa yang saya boleh cakap, niat tu penting. Niat niat untuk apa tu Cik Ravi? Apa sekali niat tu penting. First langkah yang kita letak tu, kita nak tahu untuk apa. Masa kita nak ambil wuduk, kita cakap pergi dekat depan air nak ambil wuduk. Bukan. Ya. Niat tu dalam hati. Betul. Langkah tu sudah menjadi niat. Itu yang ustaz-ustaz yang cakap. Ya. Tapi kalau untuk orang yang macam mungkin kita di luar sana ada penonton yang belum lagi Muslim, tapi rasa macam nak tahulah Islam ni, nak tahu jugalah kan. Jadi saya rasa mungkin harapannya adalah agar, kalau kita tengok pada Cik Ravi, Cik Ravi telah mengambil keputusan yang tepat, alhamdulillah, dengan memeluk Islam. Terima kasih Cik Ravi. Masa pun tidak panjang, jadi saya menjemput jugalah Al-Fadhil Ustaz untuk membaca doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita dapat belajar, jadi alhamdulillah kita
kita kita laksanakanlah bersama, kita amalkanlah bersama. Ustaz Mizi ada benda yang nak ditambah ke Ustaz Mizi? Ya, alhamdulillah kita juga mengajak semua penonton-penonton untuk sama-sama dalam tabung kerangka Al-Quran, dan juga mudah-mudahan dapat sama-sama kita kongsikanlah kebaikan ini. Dan jangan lupa saksikan ulangan pada malam ini dan juga esok pagi. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Abang Farid, Muhammad Farid, Muhammad Rawi, tukar ke Datuk Dr. InsyaAllah bakal yang baru, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat memberi semangat, motivasi dalam kita menyebarkan dakwah agama Islam ini. Sekadar itu, insyaAllah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal.